Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Pegawai Surau An-Nur, Bandar Seraman Selatan, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, para masyaikh, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran hadrat Allah SWT kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat, ya, nikmat kehidupan, nikmat dapat kita melakukan ibadah, sama-sama kita berhimpun dalam surau yang mulia ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan majlis kita baca kitab 40 hadis akhlak mulia kita ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab, kita selawat 10 kali dan bertasbih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan, kita buka kitab kita. Kita berhenti tadi pada hadis yang terakhir. Hari ini hadis yang ke-30. Hadis ke-30 muka surat 63. Yang ada kitab boleh buka muka surat 63.
yang tak ada kitab, kalau ada yang nak menginfakkan kitab ni, bolehlah bagi tahu pada pihak pegawai surau, ya, bolehlah dibeli, insya-Allah. Jadi muka surat 63 hadis ke-30, insya-Allah malam tuan masuk Isyak kita berhenti, ya, mudah-mudahan sempat. Hadis ke-30, tak banyak tuan, ya. Hadis ni ada 40 lebih ni, 42. Hadis ke-42 lah, 42. Ini kita ke 30, ada 12 lagi insya-Allah, kan. Tajuk dia menziarahi orang yang sakit. Tajuk untuk hadis kita pada malam ini, menziarahi orang yang sakit. Kita baca matan hadis tu sama-sama. Kita baca tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadim bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Rawahu Tirmizi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya yang seagama, maka memanggil akan dia oleh malaikat, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau telah menempati di dalam syurga suatu tempat yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Baik tuan, kita sebelum ni dah ada dengan hadis berkenaan dengan orang sakit, menziarahi orang sakit. Dulu pun kita pernah sebut hakun muslimun ala muslimin khamsin, hak seorang Islam ke atas saudara Islam yang lain ada 5. Raddus salam, menjawab salam, muayyadatul marid, menziarahi yang sakit, wa ijabatud da'ud, menghadiri jemputan, wa itma'il janaiz, mengiringi jenazah ke kubur, wa tasmitul atish, mengucap selamat kepada, itu doa kepada orang yang bersin. Jadi orang yang sakit ni tuan, makna dia termasuk dalam satu golongan yang besar manfaat pada orang lain kalau pergi menziarahi dia. Jadi kita baca keterangan tuan. Keterangan sakit itu merupakan takdir Allah Ta'ala yang menimpa sesiapa yang dikehendakinya. Sakit ni mana? Sakit ni penyakit lah. Penyakit yang menimpa seseorang, makna dia daripada sehat, dia ditimpa sakit, dia jadi kurang sehat atau tidak sehat. Jadi penyakit ni macam mana dia punya ni? Berbagai-bagai keadaan lah, ya. Bila sakit seseorang itu, makna nikmat dia tu ditarik. Kalau dia sakit mata, nikmat penglihatannya ditarik sikit. Daripada elok mata dia tu kan, maka dah sakit tadi dia mula tak apa nak terang mana. Begitu juga telinga, begitu juga lidah, begitu juga mulut, begitu juga perut, begitulah segala-gala. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, orang Islam itu dengan satu Islam lain ibarat tubuh badan. Kalau sakit satu anggota, sama berjaga malam anggota yang lain. Maksud apa tuan? Orang Islam tu saling melengkapi antara satu sama lain. Itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Seperti tubuh badan. Kalau sakit gigi tuan boleh tidur tak? Yang sakit gigi tidur kat mata. Dulu orang selalu cakap, kita nak tidur kat mana ni? Tidur kat mata tu. Ilah panih hati orang bertanya kan. Maksudnya tempat tidur di mana? Kan? Mana nak makan ni? Makan kat mulut dah. Memanglah betul makan kat mulut. Tempek makan. Jadi kalau yang sakit tu gigi kerja dia mengunyah. Apa kau nak mengata yang nak tidur? Tidur kat mata. Tak, mata tak boleh tidur. Bila mata tak boleh tidur, perut mula sakit. Sebab dia dah masuk angin, dia berjaga malam. Lepas tu badan longor-longor sebab dia dah tak boleh baring, dia duduk. Hang kan menjangkit-jangkit dah tu. Kan? Itulah ibarat orang Islam. Yang Nabi ajar, apabila sakit satu anggota mana, sama berjaga malam seluruh anggota yang lain. Maknanya penyakit dan kesakitan itu ujian pada seseorang. Maka antara hadis lain Nabi cakap,
elakkan 7 perkara, termasuklah sakit yang menyibukkan seseorang. Makna bila dia sihat, dia sibuk. Bila dia dah sakit, dia lagi sibuk memikirkan penyakit, sibuk memikirkan ubat, sibuk memikirkan tempat nak dirawat penyakit ni tadi, sibuk. Sebab tu kita sering terlupa, kata Nabi, 2 perkara, 2 nikmat yang manusia sering lupa. Selalu orang terlupa. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan, waktu sihat dan juga waktu lapang. Ni orang selalu lupa, tuan. Sebab orang sihat, program dia banyak. Ya, waktu lapang pun diisi dengan perkara-perkara yang tak mendatang manfaat kadang-kadang. Berbuat kosong, mengumpat, mengaji, mencerca. Dia ada masa nak mengondem, buat fitnah melalui tulisan, sama dengan percakapan. Ya, jangan kita cakap, oh tu lidah, hadis cakap lidah, tangan lain, sama. Ya, ulama menukilkan sama apa yang ditulis oleh tangan dengan yang diucap oleh lidah, sebab dia boleh difahami. Jadi as-sihhatu wal faragh, kata Nabi SAW. Sabda Nabi dalam satu hadis, kesihatan dan masa lapang tu sering orang terlupa. Bila dah sakit baru dia teringat. Tu biasa, tuan. Bila dah sakit tak teraya, baru nak baca Quran. Sebab apa? Sebab dia dah tak boleh berjalan lah, dia kena kurung. Bila dah sakit, duduk wat. Adalah TV wat kelas 1, TV siaran langsung solat Jumaat. Meleleh air mata. Nak pergi masjid, aku bagi misi tu. Masa tu dia nak pergi masjid. Misi cakap, cannot pakcik, cannot. Duduk. Saya nak pergi masjid, diikat nak misi tu sudah. Alangkah zalim orang nak pergi masjid diikat. Kalau satu sudut. Kan ada kita dengar cerita dulu, yang satu pasangan suami isteri ni marah anak dia pakai tudung. Pernah dengar, tuan? Anak dia rambut panjang, pakai tudung. Disobat dia, ayah, kau buka tudung ni. Tak nak, ayah, saya nak pakai tudung juga. Pandai kak, cakap kak. Dia lelaki nak jadi perempuan. Keadaan tu memang sekali-kali tak boleh dibenarkan. Orang lelaki mengaku jadi perempuan, dia nak pakai tudung, tak ada ertinya. Dulu saya pernah cerita, tuan, saya pernah dilanggar oleh satu akak ni. Dulu dia abang, dia dah jadi akak betul. Saya duduk sebelah dia, tak ada rasa apa pun. Umur pun dah lebih. Dia lentung dia kata tu, pergi balai buat airport. Saya tengok isi nama jantan. Pergi kat Siti pakai tudung. Saya keban tak ada ni dah, akak buka lah tudung akak. Tak ada wajib akak pakai tudung ni. Sampai tahap mana akak punya ke perempuan ni dah tak ada dah. Dah buang dah. Dia dah buang. Tak sakit bang, sakit. Nak warna jadi perempuan ambil kau tu. So bulan merana tu. Dia cerita, saya tanya. Dah lelaki dengan lelaki buat. Tak ada masalah tu dah. Itu tak ada erti dia pakai tudung. Pakai tudung lah. Tudung yang anu tu, berbunga-bunga tudung yang kumban lah tudung ni. Dia nak panggil akak punya abang ni kan. Kita jadi keliru. Jadi ada keadaan tak dibenarkan walaupun nampak teruk. Jadi dia dah sakit duduk hospital, tengok siaran langsung, maka dia meleleh mata, dia menjorit kat misi dia, "Cik nak pergi masjid." Tak boleh. Nak pergi juga berikit. Jadi misi-misi bercakap, "Pakcik ni mesti kaki masjid." Pasal dia nampak masjid, dia rindu je, memberontak dia nak pergi tu. Pakcik dulu daripada umur berapa start pergi masjid, cik? Tak ada. Dah 70 lebih umur cik ni, nampak masjid tiba-tiba cik rindu nak pergi masjid. Tak pernah pergi pun, sesekali dulu. Tu pun kawan meninggal, pergi hantar sampai kat luar masjid pun tak ada sembahyang. Jadi dia nak pergi sedih. Tu terbalik tuan ya. Tak boleh. Dari keadaan tu sangat tidak sesuai. Jadi dia beri pesan, Nabi SAW pesan kepada kita supaya antara perkara yang mustahak di balik seorang Islam ialah menziarahi orang sakit. Maka kata malaikat ya, yang disabda oleh Nabi SAW, malaikat cakap apa? Baik engkau. Maknanya kau ni orang baik. Orang yang menziarahi orang sakit ni memang dia orang baik. Yang baik. Dan baik perjalanan kau. Maknanya malaikat mendoa perjalanan orang yang
menziarah orang sakit. Dia ziarah orang sakit, aksiden meninggal dia, mati syahid dia tu. Sebab apa? Dalam doa malaikat. Tu tuan-tuan, orang yang mati dalam buat kebajikan, orang yang mati dalam musafir lillahi ta'ala, orang yang mati menafkahkan keluarga, orang yang mati mengikut perintah mak ayah tadi, dia mak suruh pergi sini, dia pergi, meninggal dia, termasuk golongan orang yang mati syahid. Mati syahid, ya. Jadi makna tadi perbuatan itu sangat baik. Lalu kata malaikat apa? Engkau telah menempati dalam syurga satu tempat yang baik. Makna malaikat ni confirm, jamin, orang ni memang ahli syurga. Itu sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat ahli syurga. Antara dia yang Nabi cakap ini ialah orang yang suka menziarahi orang sakit. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita dah bincang banyak kali kan, adab menziarahi orang sakit. Ada juga adabnya. Sebab orang sakit ni dia dah sakit, dia terganggu dengan penyakit dia tu, Allah Ta'ala uji dia, maka kadang-kadang dia pun stres juga. Maka kita yang nak datang menziarah ni pun konolah tahu adab-adab dan peraturan menziarah orang sakit. Sekarang dah susah tuan, nak pergi hospital dah payah dah nak menziarah. Sebab keadaan dunia sekarang ni semua orang boleh diancam penyakit. Jadi pihak hospital ketatkan kawalan daripada elok-elok orang tu kan terus sakit. Ada juga kes-kes yang kita orang tu elok, dia pergi, lepas tu terus sakit kan, wallahu alam. Maka orang sakit yang kita nak pergi tengok, jadi kita kalau pergi ke rumah dia waktu yang sesuai. Jangan waktu tengah hari togak kita pergi, mungkin dia nak tidur, petang dan nak maghrib pun tak sesuai, tengah malam pukul 2 balik ziarah orang sakit pun tak sesuai. Tengoklah jenis penyakit dia pula kan. Ada orang kaki seliu, berburak, lempar-lempung, itu tak kisah. Ini sakit yang kronik, yang dia pun rasa macam nak bercakap pun dah malih. Kita pun datang pun bawa lah buah tangan yang patut-patut. Kadang-kadang kita buat tasbih pun macam menyindir dia pula, pun sedih juga lah. Kecuali kalau dia memang kaki zikir. Kawan kita kenal jenis orang kan. Kita jangan buat lah musangking. Kita tahu dia suka makan musang sebab keadaan yang sakit. Itu membenarkan dia makan durian pun tak sesuai juga. Sebab buah tangan tuan yang makan dulu orang yang datang ziarah, dia banyak makan, pergi hospital kan, orang sakit dia tak mau makan lah, pandang yang makan orang datang ziarah tu saudara, rondang ayam, rondang itik, mak sedap makan dari rumah yang payah. Elok juga bersedekah kan, sebab kita dah tahu. Sebab tu nak makan time sihat ni makan lah, bantailah, jangan durian tu telan dah kan. Makanlah 2-3 biji makan, tak ada masalah. Makan, berdoa, ya Allah jadikanlah makan ni manfaat dan berkhasiat bagi aku supaya aku dapat menambah ibadah. Dia macam tu barulah jadi elok. Ini semua buruk sangka orang makanan. Ini tak boleh, ini bahaya. Ini lagi bahaya. Semua bahaya. Makan terus jadi racun, terus mati. Itu yang tak boleh. Doa, ya Allah. Kadang kita minum air manis kan. Manis hari ni. Jangan terus cakap, habislah kaki aku. Jangan. Ya Allah, kau jadikanlah kemanisan ini satu yang manfaat bagi aku, tenaga. Habiskanlah segala penyakit racun yang ada dalamnya. Talan. InsyaAllah tuan. Ya, telah dibuktikan Sayyidina Khalid Al-Walid telah membuktikan dia minum racun tak mati kan. Yakin dia pada doa apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Tidak memberi mudarat dengan nama Allah ni tadi, sesuatu di langit maupun di bumi. Gap dia minum. Tunggu 1 minit, 2 minit, sejam, setengah hari, sehari tak mati. Yakin. Putus yakin. Kalau separuh-separuh jangan tuan ya. Jangan buat balik dan cari rondap pula aku. Jangan buat. Ni maknanya pasal yakin, dicabar. Maknanya orang yang tak percaya kan, maka dia nak menunjukkan bahawa apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW itu tepat. Kan dulu kita pernah cerita ada satu sahabat, dah lupa nama. Orang cakap rumah terbakar. Dia cakap takkan terbakar. Pergi tengok, sederet tu dah habis terbakar. Dia cakap takkan terbakar. Pergi tuan-tuan, dia duduk di masjid, dia pergi tengok juga lah, memang betul rumah dia tak terbakar. Maka sahabat bertanya, apa yang kau amalkan? Dia cakap, aku membaca, aku yakin aku tak akan ditimpa oleh sebarang mudarat pada hari ini.
Aku membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wasamin. Ini yang diajar oleh baginda Nabi, aku amalkan dengan yakin dan sungguh-sungguh. Nah, baca tuan ya, 3 kali pagi, 3 kali petang. Baca. Kok kono juga itu yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Ta'ala bagi kepada kita ni, itu yang terbaik tuan. Berdoa minta jauh penyakit, sakit dekat ustaz, itu yang terbaik. Sebab kalau tak sakit, kita melompek sana melompek sini, lupa nak pergi surau, hilang manjang ya, maghrib tak ke mana, ujung-ujung ya, jamak kasar manjang ya, pasal travel sana sini. Bila badan tak sihat, dia duduk break, relax, baru dia tengok pergi surau lah hari ni, mengaji lah sikit. Tapi jangan tunggu keadaan itu tuan ya, sebab Nabi SAW beritahu, apabila seseorang hamba tu dia sakit, maka Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat tulis baginya pahala sebagaimana dia beribadah ketika sehat dahulu. Ada pencen tuan. Orang yang melazim ibadah, bila dia sakit, pencen dia berjalan. Begitu juga orang yang menyampaikan ilmu bermanfaat ketika hidup, bila dia dah mati, diamalkan oleh orang, berjalan pahala ya. Ilmu yang bermanfaat antara perkara yang Nabi sebut yang akan memberi manfaat lah kepada orang tu walaupun selepas dia meninggal dunia. Tidak ada orang yang meminta untuk mendapat penyakit, tapi bila penyakit itu menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar menerima takdir Allah Ta'ala, dan juga hendaklah kita berusaha untuk mendapat rawatan yang baik supaya kita disembuhkan dari penyakit itu. Nak kena faham dan ya, sakit datang pada Allah SWT, Allah Ta'ala yang menyembuhkan, maka usaha itu kena ada ya, usaha untuk sehat tu kena ada. Dia tak boleh bersorah. Pada satu ketika Sayyidina Umar, satu lembah ni disorang wabak ta'un, maka Sayyidina Umar, kita pindah. Sahabat cakap, wahai Amirul Mukminin, bukankah takdir itu telah diputuskan, dah ditentukan, kalau kita nak mati sebab sakit, kita akan mati juga. Maka apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita boleh memilih daripada takdir yang buruk, memilih takdir yang baik. Maknanya tadi jauhanlah, buat apa nak duduk. Tapi kalau nak kono juga, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha tu ada tuan ya, usaha tu ada. Sebab orang yang berusaha ni termasuk dalam orang yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia mujahadah. Usaha nak semayang, dia tak ada kisah kalau nak masuk neraka, semayang pun masuk neraka, lebih tak semayang tu, maknanya dia menempah neraka. Mana dia tahu dia masuk neraka atau masuk syurga? Tak ada orang yang tahu. Imam Syafi'i bila ditanya, ya Imam, kaifal kalyum, apa khabar hari ni ya Imam? Imam Syafi'i sakit dan ya, sakit di akhir-akhir usia dah, 55 tahun lebih kurang Imam Syafi'i. Sakit, dia cakap penyakit ni makin teruk, mati pun mungkin dah hampir, tapi tak tahulah ke syurga ke neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, makna Imam Syafi'i ni imam mazhab, hafal Quran kecil-kecil, bayar-bayar macam ni ada hafal Quran kan. Lepas tu ibadah dia hebat dan pun tak berani nak cakap aku mati nanti masuk syurga, so aku tunggu kau syurga. Tak, kita senang-senang ni aku tunggu di pintu syurga kan. Tapi betul lah kat pintu ya, beribadah boleh duduk kat pintu ya, masuk ke dalam tak lepas macam mana? Jangan, tunggu di dalam syurga ya. Manakala pesakit yang biasanya terbaring di atas katil, baik di rumah atau di hospital, dan dia sudah tidak dapat bergerak bebas ke sana dan kemari, maka ketika itulah dia teringat akan kaum kerabatnya dan kawan-kawannya serta kenalannya. Ini orang sakit, dia ada perasaan lagi. Orang sakit, dia ada perasaan. Maknanya dia ada sedih, dia ada gembira, walaupun dia sakit, tapi dia ada perasaan. Maknanya bila dia nampak kawan dia datang, kaum kerabat dia, separuh penyakit itu akan terubat. Rasa dia sihat. Dia cakap, dah boleh bercakap pakcik nanti. Sebab dia punya semangat aura dalam mana tu untuk sehat tu, nampak kawan lama datang. Tetapi bila dah meninggal dunia, kalau dia pun ada perasaan, tapi kita tak tahu, ahli keluarga dia pula ada perasaan, pun disunahkan juga menziarahi orang yang meninggal dunia. Nabi cakap, bang siapa yang solat ke atas jenazah, maka baginya 1 qirat, dan bang siapa yang mengiringi ke kubur, baginya 1 qirat. Maknanya digalakkan untuk menziarah orang mati. Sahabat tanya, qirat tu bagaimana Rasulullah? Sebesar
Jabal Uhud. Dalam kaul ini mengatakan emas sebesar Jabal Uhud. Maknanya itu galakkan supaya ukhuwah itu terjalin hebat antara seseorang, walaupun orang ni dah mati, tapi bila kaum kerabat saudara mara tengok ramai kawan arwah datang, ramai yang mendoanya. Jadi dia orang ni gembira. Cuba kau ada 3 orang terjalan mayat isteri anak dengan bang sepupu, 3 orang lain lalu lalang, apa perasaan tuan sedih kan? Kalau ramai dia macam kenduri dah. Kalau orang ramai, hati tuan rumah tu gembira. Padahal orang tu balik-balik tukar baju kan datang dia balik. Nampak ramai kan. Sebab tu kalau pergi kenduri, jangan copek-copek nak balik. Sekarang kita dah lama tak kenduri, dah setahun tak ada kenduri kan. Tak kenduri macam dulu lah, yang bertating jambar. Ada jambar lah. Sekarang tak ada jambar lah. Dulu bersimpang siu lah kan. Buffet ku tak cukup, sambung sudit panjang. Sekarang dah tak ada dah kan. Dah tak ada. Emat-emat tu dah tak ada. Kita sekadar mengingat adalah, dan kita doakanlah supaya kembalilah keceriaan seperti dulu kan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau mereka datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya dihormati dan diberikan simpati. Maka demikian itu akan mengurangkan bebanan perasaannya, dan selanjutnya akan mengurangkan rasa sakit yang sedang dialaminya. Jadi orang sakit ni dia diuji tuan. Kita datang, macam saya cakap tadi, fikirlah apa hadiah nak bawa. Bawa Quran bagus, tapi kan dia pun tengok Quran tu nak baca ko, nak kena baca ni tu. Buat tasbih pun nak tasbih digital ke tasbih kayu kan. Nak bagi digital, nak picit tangan pun tak boleh, nak bagi tasbih tangan tak boleh ke tak? Apa nak bagi? Berilah kata-kata perangsang dan kata-kata semangat. Tak apa, jangan risau, insya-Allah tak ada apa ni dah. Nampak dah merah muka dah. Kan elok tu daripada semalam. Kalau kita datang semalam dah lah. Aku tak datang jangan buat cerita. Dia pun confused. Makin sakit dia bila lah dia datang ni. Kalau aku dah mula tak ingat ni teh. Sudah. Kan? Ayat nak kena betul tak? Tak ada apa tuan. Kita ingat apa pun berlaku dalam hidup ni semua kehendak Allah. Semua yang terbaik pada Allah. Ingat dia, zikir, selawat. Jangan dipikir yang bukan-bukan. InsyaAllah yang lain-lain tu kita tolong tengok kan. Jangan risau ya. Bagilah semangat. Jangan tengok lain macam, nampak hidung kan macam dah jatuh ni kan, telinga ke pun nampak rasa member kita tadi macam ni berapa, lebih kurang 3 jam lah. 3 jam ni kau siap-siap lah ya. Kau nak ke bumi kat mana? Jangan, la ilaha illallah tauhid betul. Ada kau orang macam tu? Mungkin ada. Kau nak ke bumi kat mana teh? Kat sini kau kat kampung teh? Patut dia boleh hidup tapi mati. Makin lama makin stres, makin tahu kau bing teh. Innalah, kan dah cakap tadi teh. Padahal dia Allah, jangan ya. Bari dia galakkan untuk hidup. Sebab Nabi cakap, Nabi pesan jangan seorang kamu bercita-cita untuk mati. Mati dah jangan. Sebab boleh jadi dia orang baik, boleh dia menambah kebaikan. Kalau dia tak baik, boleh dia menjadi baik. Ini sahabat kita tu dia nak hidup. Kalau Quran sebut, berilah sedikit masa untuk aku nak bersedekah. Bersedekah teman-tuan, melakukan amal baik, amal kebajikan. Tapi seandainya tidak ada ahli keluarga dan kawan-kawan datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya seakan-akan dicampakkan dalam satu tempat buangan. Tiada simpati dan tiada kesetiaan dari mereka. Oleh itu maka ziarahlah orang sakit. Oleh kerana itu maka ziarah orang sakit sangat digalakkan dalam agama kita. Kerana demikian itu salah satu di antara hak seorang Muslim yang mesti kita tunaikan untuk meringankan perasaannya dan menghibur kesedihannya. Jadi Nabi SAW pernah satu hari tanya sahabat, siapa yang hari ini dah menziarah orang sakit, siapa hari ini? Semua Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Sahabat cakap, Sayyidina Abu Bakar ni memang hebat. Emang Sayyidina Abu Bakar ni memang dia kanan betul. Pagi ni semua dia dah buat. Jadi kita tuan, kalau ada saudara kawan kenalan kita yang tak sihat, kita cuba usahalah untuk ziarah ya. Untuk ziarah, tanya khabar, kalau tak boleh WhatsApp lah ataupun telefon ke tanya apa khabar. Saya doakan, kami semua mendoakan tuan sihat. Seperti dia kalau kami rindu. Wahal dia tak pernah datang surau. Adalah sekali ke 2 kali. Kami rindu tak nampak muka tuan di surau ni. Dia sedih dah, dia berazam dah. Elok esok terus dia pergi ke surau. Tak balik rumah dah, ambulan tu yang hantar ke surau.
Tapi masalah lain kereta yang sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Contoh dia terlampau nak sedih Nah, jangan macam tu tuan ya. Kita ni makna tadi orang yang sakit, termasuk kalau kita sakit pun jangan kita berkeluh kesah. Apalah sakit ni ya Allah, orang lain dah elok. Jangan. Bertenang, ya Allah, ini ketentuanmu, aku berusaha dah untuk sihat. Banyak perkara aku tak baik-baik ya Allah, nak ambil wuduk pun susah. Ampunilah dosaku ya Allah. Mudah-mudahan kalau penyakit ni boleh meluruhkan dosa. Nabi cakap tidaklah seseorang yang ditimpa dengan kesedihan, kerisauan, perasaan yang gundah gulana hatta tercucuk duri sekalipun, melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maknanya kita ni sedih tuan, hutang banyak, risau macam mana ni, kojo macam ni, risaulah. Satu yang macam musibah itu Allah Ta'ala nak menggugurkan dosa kita. Kau nak faham? Hatta tercucuk duri sekalipun, jangan kita menyumpah dengan kita pergi marah semua. Allahu Akbar, inilah. Mudah-mudahan ya Allah kampunkanlah dengan yang kena duri ni. Macam tu. Ya, jangan kita berkeluh kesah. Apalagi kalau sahabat kita yang ditimpa sakit, berilah dia kata-kata galakkan, perangsang. Beritahu Nabi pun sakit. Para Nabi pun, para Rasul pun ada yang ditimpa penyakit. Allah Ta'ala beri mereka sakit. Sebab mereka pun manusia macam kita. Apalagi kita. Saya tahu awak jaga kesihatan. Ada satu orang saya jumpa tuan, dia down, kurus badan. Masa tu masjid ada buat. Dia ni memang fitness punya orang, memang kaki sukan. Masjid ada buat jalan kaki. Nah, lumba jalan kaki. Lumba maraton kan, macam tu lah, wakatan lah. Kategori 15, 10, 5. Saya masuk yang 50. Buang kosong, tinggal 5. Masjid, belakang masjid sampai depan. Jadi dia ni masuk 10. Dia masuk 10. Dia memang dia kaki spot. Tiba-tiba dia rasa macam lain macam hari tu. Dia pemandangan berbina-bina semua. Saya jumpa dia di hospital Columbia. Rupa dia ada jantung dia sumbat. Memang dia kat frust betul. Saya sukan makan jaga semua, tiba-tiba saya konon dia ustaz, saya down lah. Alamak, macam mana nak keban kan? Tak boleh bang, kita ni usaha ya. Semua tu kata doa tak lah. Bukan kita yang jalanan darah macam ni, dia berjalan sendiri bang. Jantung yang pam. Tak apa banyak sedih, ikut cakap doktor, makan ubat yang ada, amal ibadah tetap seperti dulu. Menampak susut badan. Masa bila dapat detect ni saya cakap, masa hari tu minggu lepas yang kita berjalan ke masjid. Jadi ada orang yang tak boleh terima tuan. Dia bersukan, ini sehat mati bukan kira sukan jaga makan tua muda kecil besar. Kan dah selalu mana-mana ustaz sebut mati bukan sebab sakit. Syarat mati bukan kerana tua, syarat mati bukan kerana itu, syarat mati adalah satu ya. Hidup. Nah, syarat sakit pun sama hidup. Orang mati dah tak ada penyakit apa dah, tahu habis ya, tutup buku. Orang hidup ni dia boleh sakit. Dan sakit yang paling berbahaya sekali ialah sakit hati. Penyakit hati tu paling bahaya. Badan sehat, sogar buka, hati tak betul. Orang ni tak betul ni, orang ni tak betul. Imam tak betul, Bilal 2 kali tak betul, Siap 3 kali tak betul. Semua orang tak betul, yang betul dia. Orang ni bohong ni, dia ni masuk neraka, yang ni pun masuk neraka. Semua orang masuk neraka, yang masuk syurga dia ya. Jangan tuan ya. Jadi itulah perkongsian sikit sebanyak kita pada malam ni berdasarkan buku yang kita baca ni, hadis Nabi SAW. Kita jadikan pegangan dalam hidup. Kita buat satu tuan, kita niat, ya Allah, aku mengikut sunnah kekasihmu baginda Nabi SAW. Aku menziarah saudaraku ni kerana-Mu dan kerana baginda Nabi. Ya Allah, ya berilah kami ini petunjuk, berilah kesihatan pada orang yang menziarah orang sakit, dapat doa malaikat. Doa dia pada si sakit pun insya-Allah Allah Ta'ala makbulkan. Dan doa orang sakit kepada orang yang menziarah pun Allah Ta'ala makbulkan juga. Itu dia punya fadilat dah. Jangan kita ada orang datang kita rasa aduh datang lagi, jangan. Begitu tuan, doakan saya kak, doakan saya kak ya, mudah-mudahan sehat dapat kita seperti dulu. Kalau orang cakap awak ni sakit, awak ni memang tak boleh, penyakit awak ni boleh buat mati, redha. Boleh tak kita buat ni? Memang tak sakit pun mati. Dia tu pun sakit meninggal tu. Tak ada sakit. Malam tadi tengok TV, makan durian 3 biji, elok, tak ada masalah kan. Pagi tadi
Kojut-kojut dah koreh. Kan? Pandai koreh tu kan apa dah lama meninggal tak sadar. Rupa isteri tidur bersama mayat pun tak sadar, tak tahu. Elok. Yang dia tu pula, dia tu tak lebih golak tadi tu, tak senyum main mati kata. Elok, dia tak ada sakit, tak ada sakit. Banyak kita dengar. Jadi macam mana nak cakap? Orang yang sakit kadang-kadang tak meninggal, yang tak sakit meninggal. Orang yang happy meninggal, orang yang sedih tak meninggal. Macam mana nak baik? Jadi kematian itu akan datang kepada sesiapa saja, nak ataupun tidak. Tapi kita kena minta umur panjang dengan kesihatan agar dapat kita menambah amal ibadah kita. Wallahu alam, saya rasa cukuplah sekadar itu dulu. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan, kealpaan diri saya sendiri. Tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak. Saya minta ampun dan maaf kalau ada terguris. Adakah apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau yang kurang jelas? Kalau boleh saya jawab, tak ada kita tangguhkan. Ya Kak? Oh, okey. Dalam Al-Quran sebut, okey, dia nak keluar Islam sebab dia kena hukum. Okey. Dalam Quran sebut, jangan kau berputus asa daripada rahmat, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu kita tauhid kena belajar supaya kita kenal Allah. Allah ni siapa? Allah ni menciptakan kita. Kita ni siapa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa sifat Allah? Allah Ta'ala itu maha menghukum, Al-Muntaqim. Memang Allah Ta'ala itu maha menghukum, tapi Allah Ta'ala itu maha pemurah, maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyebut, apabila Allah Ta'ala menciptakan alam ini, alam ini maksudnya segala yang ada di langit dan di bumi, maka kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Okay? Maka dalam hadis qudsi yang lain Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku datang kepada Aku dengan dosa sebanyak bumi dan segala isinya, lalu dia minta ampun, Aku beri dia keampunan. Dan dia datang, hamba-Ku datang dengan dosa setinggi langit, lalu dia memohon keampunan, Aku ampunkan dia. Aku tak peduli, Allah sebut. Kemudian apa lagi tuan? Satu hari Nabi dengan seorang sahabat berdoa, Ya Allah, aku tahu pengampunanmu lebih besar daripada dosaku, maka ampunkanlah aku. Nabi cakap orang ni pandai, dia ni faham dalam agama, sebab tidak ada sesuatu yang lain lebih besar daripada Allah SWT. Pengampunan, tidak ada orang yang maha pengampun, tak ada orang maaf macam tu ya, Allah Ta'ala yang maha pengampun. Tak ada orang yang boleh mengazab yang hebat, Allah Ta'ala maha pengazab. Inna azabi la syadid, sungguhnya azabku maha pedih. Tak ada orang yang dapat bertanding macam mana jahat orang, tak ada. Lagi apa tuan? Allah Ta'ala Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Macam mana pemurah seorang, Allah Ta'ala itu lebih pemurah, lebih memberi rezeki. Jadi Nabi cakap orang ni faham, takkan besar dosa dia daripada pengampunan Allah Ta'ala. Pengampunan Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa kita. Orang yang kufur menyembah berhala sekian puluh tahun, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, meninggal dia. Tak sampai 10 saat dia masuk syurga. Sebab tu dalam satu kisah, dalam peperangan, satu orang dia mengucap la ilaha illallah, pap, sahabat bunuh. Nabi cakap kau bunuh. Nabi tanya 3 kali. Maksud apa? Dia telah beriman. Yang lain kita serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat duka jantina tu memanglah dosa antara dosa besar, tapi takkan tak boleh minta ampun. Kalau orang menghukum kau mati masuk neraka, orang yang menghukum tu masuk neraka. Sebab Nabi dah cakap la yarmi rajulun rajulan bil kufri wala bil fusuq illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibu kadzalik. Jangan seorang pada kamu menuduh saudaranya kafir ataupun fasik, melainkan kembali kepada dia kalau tidak seperti yang dituduh tu saudaranya itu. Kita tuduh orang masuk neraka, dia tak dapat ciri masuk neraka sebab dia dah bertaubat, pergi ke kita yang masuk. Jadi kalau ada orang yang dengar tu
pintu taubat masih terbuka. Dulu saya pernah sebut 2 keadaan saja pintu taubat ditutup, iaitu apabila sampainya nyawa di halqum atau terbit matahari dari sebelah barat. Lain keadaan mintalah ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha Pengampun. Kita memandang manusia dengan kemuliaan. Kalau kita memandang manusia dengan kerendahan, itu kita ada masalah. Dan kita pun kena pandang diri kita ni dengan penuh kehinaan, tetapi kita mengharapkan rahmat Allah itu lebih besar daripada hina yang kita ada. Sebab tu antara perkara yang kita kena ada, kena sembahyang, kalau buka kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dia terang ada beberapa 6 perkara yang menyebabkan seorang tu boleh khusyuk dalam sembahyang. Antara al-haya, malu ya Allah berdiri depan dosa banyak daripada pagi sampai ke malam buat dosa. Malu, ta'zim, membesar Allah SWT. Tidak ada yang besar melainkan Allah SWT. Allahu Akbar, tutup segala cerita. Jadi kalau dosa dia itu walau sebesar mana, Allah Ta'ala punya pengampunan lebih besar daripada dosa itu. Mana lebih hebat pengampun Allah Ta'ala, maka dia kena minta ampun. Bila dia ambil cerita jalan lain, itu pilihan yang salah dan sangatlah tidak tepat dan tidak cerdik. Dia ada peluang masuk syurga. Sebab apa? Dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah bertukar daripada lelaki jadi perempuan. Perempuan jadi lelaki payah sikit nak tukar. Tak ada lah dengar dah. Lelaki jadi perempuan boleh. Ya, maka dia dah buat satu dosa. Dia minta ampun Allah Taala. Maka Allah Taala ampunkan dia, selesai masalah. Tak perlulah yang menghukum dia tu. Itu yang ada masalah. Siapa yang menghukum dia cakap kau ni tak ada can ni? Tak boleh tuan, tak boleh. Sebab tu seseorang tu masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan sebab ibadah dia. Tak boleh, dia bukan ukuran. Sahabat tanya, termasuk Rasulullah? Ya, Nabi cakap. Saya lupa isteri ataupun sahabat tanya, termasuk Rasulullah? Nabi cakap, ya. Dengan rahmat Allah. Dengan ibadah kita ibadah haji 25 kali, puasa setiap hari ni, masuk syurga ni. Dah cukup dah. Cukup 2 boleh tahun tanpa henti tahajud, mesti masuk syurga. Tak boleh. Kau itu orang buat lah ataupun bayar. Tak boleh, ya. Masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Dalam satu kisah, satu orang gelas, ya. Orang ni dia beribadah 500 tahun, lalu dia mohon kepada Allah SWT, dia mati dalam keadaan sujud, dibangkit dalam keadaan sujud. Maka Allah Ta'ala izinkan dia, dapat dia meninggal dalam keadaan sujud, bangkit dalam sujud, lalu dia minta masuk syurga dengan ibadah dia. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat, timbanglah ibadah dia dengan nikmatku. Ambil mata sebelah, timbang nikmat mata. Maka boreklah nikmat mata berbanding amalan dia selama 500 tahun. Masukkan dia ke dalam neraka. Allah Ta'ala firman, menjerit dah, baru dia ingat, ya Allah, ampunkan aku, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan nikmatmu. Maka ketika itu dia dah ada makna penyesalan, masuklah syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Makna kita ni tuan, kalau nak bayar nikmat Allah Taala bagi ni, nafas kita seminit pun kita tak boleh nak bayar. Berapa bayar kan? Buat satu orang Arab umur 80 tahun operate telinga, orang kaya, jutawan, multi millionaire, bila bagi bil 80,000 menangis dah. Doktor dah takut, alamak macam mana ni, tak ada duit ke pakcik, masuk hospital mahal. Dia kata bukan sebab tak ada duit, sebab 80 tahun aku menggunakan segala nikmat Allah free of charge, tak ada kena bayar apa. 10 hari masuk hospital 80,000 kau orang charge. Ya Allah, Maha Pemurah Allah SWT kan. Allah Ta'ala beri makan semua makhluk ni tuan-tuan. Kalau kita tengok alam ni, kita nampak kebesaran Allah SWT. Saya sekarang durian nak bunga, jadi semua orang dah torang orang kebun. Itu dah torang-torang kebun kan, adalah sebatang 2, tak banyak. Saya duduk dalam bersandar, kau jauh sikit bersandar lebih. Saya duduk, durian tu dah kena makan dek nanai. Tiba-tiba ada dengar bunyi tak tak tak. Apa benda ni, saya pandang tengok ada burung belatuk. Burung belatuk tu bukan burung belatuk kepala merah bila dia ketuk kepala berdarah tu. Burung belatuk warna coklat. Kan, warna coklat burung belatuk tu. Saya kata subhanallah. Maha suci Allah SWT. Dia ciptakan nanai makan pokok durian. Datang burung belatuk kontrol nanai tu. Jadi taklah copek nak pokok tu mati. Maka tuan pokok tu ambil lah inisiatif. Belatuk dah tolong nanai. Ini tuan pokok 8 tahun tengok-tengok dah tinggal gangkor, nak tunggu buah durian apa, dah mati.
Nah, sepatut 3 tahun. Belatuk extend dan sampai 6 tahun kadar kematian seluruh pokok tu nak mati. Jadi burung belatuk tu makan nanai tuk 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 tuk. Nanai tu ikut jalan lain, dia pergi sini ya. Nampak? Allah SWT Maha besar, Maha kuasa, Maha segala-gala, Maha hebat, melampaui kesempurnaan. Tengok National Geographic tuan, gnu tu tak, gnu tu yang macam kobau yang ada rambut tu, dia melintas sungai apa, Mara dekat tu Serengeti tu dimakan dek boyo sekian, yang mati lomeh sekian. Kalau gnu tu tak mati-mati, umurnya panjang macam kobau, dia nak makan apa? Rumput dah habis dia makan berjuta ekor. Jadi Allah SWT Maha Kaya, boyo besar-besar ni kepala makan. Boyo pula mati kena pijak, boyo lagi terlampau banyak, sejuta ekor jalan. Ada juga boyo yang terkorban, boyo yang dah tak terayo, gigi dah tak apa ada. Nak bangun kena pijak, nak bangun kena pijak pun mati juga. Boyo ni pun kena mati. Gnu pun kena mati. Yang banyak mati bukan makan dek boyo, mati main pijak-pijak sama sendiri. Itu peranjat. Jadi Allah SWT ni, kita tak boleh nak berdoa, kita bersangka baik, minta segala yang terbaik untuk kita. Apa yang dapat, itulah yang terbaik. Ya Allah, isteri aku ni dulu macam artis, sekarang ni aduh jangan tengok anak-anak balik lambek selalu kojo, dah besar, anak-anak tak sadar bila besar. Masuk bilik orang rumah pun besar, aku semangat. Bila besar kak kau ni, tak pesan lah, abang sibuk. Syukur ya Allah, adolah dia ni kan. Walaupun kalau dia bangunkan radio 24 jam, tapi syukur alhamdulillah ada dia ni menjaga rumah tangga anak-anak. Pandai anak-anak. Orang perempuan yang letih, anak-anak yang pandai dan rajin. Tapi janganlah aku tak letih buat letih pula. Tak boleh. Dia memang semula jadi. Kan dah cakap, orang lelaki ni kerja senang, dia buat rumusan. Amak daripada mula sampai ke Terengganu, Posan. Kau nanti ngah, kau jangan kawan, kau barang-barang kau tulis nama orang, kau boleh tahan sampai jam 5 jam bercakap. Ayah macam ni begitu. Dah sampai sana, ayah pesan apa? Satu je. Kau dengar elok pesan mak tu. Dah selesai. Ujung ni penutup. Kan senang kerja orang lelaki. Janganlah nak heboh. Mana aku akak tu nak tu kan. Bali ni apa dia nak. Kalau lagi elok belum minta belian. Abang dah beli umih sekilo ni kan. Gobah dah. Tapi gobah rempah dah. Tapi walau habis cakap umih tiruan kan. Nanti kalau ada duit abang buang lah perkataan tiruan ke je. Abang beli omeh betul kan. Pun suka hati tu. Cantik banget. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Boleh tak ya? Taubat. Apa pun latar belakang hidup seorang, tidak ada orang yang baik pada hari ini, tidak ada sejarah yang silam, dan tidak ada orang jahat yang tidak ada masa depan yang cerah. Hari ini kita tengok dia baik, taklah tutup aib dia. Dulu dia lah ketua Sayyidina Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar. Kalau tengok tabi'in, golongan tabi'in yang terbilang yang hebat-hebat, dia orang ada sejarah kan. Sayyidina Fudail bin Iyad dia macam Zorro, dia Lone Ranger seorang. Satu hari dia ada menyuruh balik dia orang cakap, wih ini kawasan ni Fudailnya, kawasan ni jangan main. Sekali dia rompak kita orang habis. Tiba-tiba hidayah turun, dia Allah jahat aku, orang ni tak kenal, tak pernah jumpa, nama aku dia ingat. Dulu viral nama kan, muka tak tahu. Dah duduk 3 hari baru tu, oh ni Razul ni. Nama pernah dengar tapi muka dulu tak ada nama ya. Jadi bila dia dengar mak top aku ni, sampai kan orang entah mana-mana punya pedagang boleh sebut nama aku. Oh ya Allah, tauhid dia khabar. Oh ya Allah, ampunilah aku. Balik dia menyosal, mengaji, dia jadi ahli hadis, jadi orang hebat lah, jadi ulama, jadi wali Allah. Jadi tidak ada orang yang baik pada hari ini, tidak ada masa silam, dan tidak ada orang yang jahat pada hari ini, tidak ada masa depan yang cerah. Bila nak ubah? Sekarang berubah, sekarang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kang sembahyang boleh elok, rawatib jaga. Habis, jangan tu nak melempek ya. Lepas tu hari ni surau, tahun depan sekali lagi datang, jangan. Istiqamah. Ya Allah, berilah aku pertolongan ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Baca doa, doa banyak-banyak. Jumpa orang ajak, tak boleh, kau jangan putus asa, jom.
Akak dulu pun macam kau juga. Akak dulu free hair juga. Tapi sekarang ni pasal rambut akak dah tak mau tumbuh. So akak pakai tudung. Habis macam mana ni kak? Rambut saya tengah bergulung-gulung ni. Tak. Jangan. Akak kan dah insaf. So kau pun kena ikut. Nanti kita kena bakar. Nabi cakap dalam neraka paling ramai orang perempuan. Kita jangan jadi macam tu. Kita orang perempuan boleh dakwah. Tak payah ambil tauliah. Setakat buah pokok mangga tu apa. Nak kisah lah. Cerita ni semua pakaian ni tak sesuai ni, kena pakai ni. Nanti ikut akak pergi. Kalau nak dengar kitab hadis hari Selasa. Contoh ya. Wallahu alam. Dah tak ada lagi kan? Ada ke? Tak ada kan? Jadi ikut akak kenal ke ataupun apa orang tadi, panggillah dia, taubat dah. Taubat. Allah Taala Maha menerima taubat. Malu Allah Taala dalam hadis apabila seorang hamba mendarah tangan, Allah Taala tak makbul kan? Tak mungkin lah, tak mungkin. Tak mungkin sebab kita tahu ya Allah pengampunanmu lebih besar daripada dosa aku. Ampunilah aku. Tapi jangan baca lepas tu pergi buat balik. Berubah. Taubat nasuha, tinggalkan, berusaha untuk lakukan yang terbaik. Wallahu alam. Tak ada kan? Orang lelaki cemerlang. Orang lelaki macam Imam Syafi'i, bawah sikit ya. Ya. Umur dapat tahu melokek lepas tu gugur mulahan. Sama macam saya, sebab tu kena buat kitab. Kalau alim tak payah buat kitab tuan, tahu syarah ya, macam tuan-tuan guru tu kan. Jadi itulah ya, sekali lagi saya minta maaf. Sama-samalah kita berdoa semoga hari demi hari kita dapat menambah amal ibadah kebajikan kita, bersedekah, mengaji, bersolawat, berzikir, iktikaf kita, doa kita jangan putus. Ada kesempatan kita bangun tengah malam, kalau tak boleh bangun tengah malam, bangun awal sebelum subuh. Sekarang subuh pukul apa? 6 suku kan? 6.12. Bangunlah pukul 5.30, buatlah 2 rakaat, lepas tu baca Quran sikit, berselawat, istighfar. Kalau tengah malam kan takut kita wabah rempah kan, tak mana kita pergi kan, memula nak belajar ni. Bangunlah pukul 5.50, bangun, ambil wudu, kena mandi ke apa, solat 2 rakaat ke 4 rakaat, witir, siap, buka Quran, baca, istighfar, zikir sampai masuk subuh ya. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.